Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang dihormati pihak pengurusan Masjid Surau, seterusnya para guru-guru, asatizah, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan buat selama-lamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan kepada kita hidayah dan juga taufik. Yang mana hidayah dan taufik ini kita gunakan ia untuk menambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi salah seorang di antara umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terdapat beberapa kelebihan. Di antaranya yang menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah umat yang pertama sekali yang mula-mula dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat banyak lagi lah kelebihan-kelebihan menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita sambung lagi pengajian kitab kita, iaitu kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Kitab yang mana yang menceritakan tentang peribadi agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu sebuah kitab yang mana menceritakan tentang bagaimana rupa paras baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, bagaimana kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diakhiri bagaimana wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sepanjang pengajian kitab kita ini kita telah habis lebih kurang 27 bab dah kita baca. Dan pada malam ini kita sambung lagi bab yang ke-26, iaitu bab yang mana yang menceritakan tentang sifati idami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang lauk pauk yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut dah yang lazim, makanan yang lazim bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah roti. Yang mana roti tersebut diperbuat daripada gandum barley, gandum bali. Yang mana bila digunakan gandum bali itu diuli-uli menghasilkan roti yang berkualiti rendah. Mana kata roti itu roti yang keras. Berbeza kita pada hari ini, kita buat roti yang mana diuli dengan gandum yang tinggi. Sebab itu bila mana kita makan roti tersebut, roti itu jadi lembut. Tak? Macam roti gardenia ke dan roti-roti yang lain lah, sehingga kan rasa lembut. Lalu itu adalah benda yang lazim bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, roti. Namun bagi kita di masyarakat Malaysia kita hari ini, lazim bagi kita makan adalah nasi.
Tak, makan nasi minyak, nasi ayam, nasi macam-macam nasi. Lalu kemudian ini bagian lazim, makanan lazim bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam ni bab nak cerita lauk pauk. Lauk pauk, yakni lauk yang pernah dimakan. Pernah dimakan gitu. Bracket sikit pernah. Kadang-kadang Nabi pernah memakan ayam. Dan kadang-kadang Nabi pernah memakan daging. Kadang-kadang Nabi pernah memakan buah zaitun. Kadang-kadang Nabi pernah makan lahmu al-hubara, sejenis haiwan di antara ayam dan juga itik, tengah-tengah gitu. Dan kadang-kadang Nabi SAW pernah makan daging kambing yang dibakar. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita teruskan kembali membaca hadis-hadis yang menceritakan tentang lauk pauk yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana fi ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-163. Hadatsana Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi was-Salamah bin Shabib wa Mahmud bin Ghailan qalu haddatsana Abu Usamah an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbu al-halwa. Kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asala. Maksudnya daripada Sayyidina Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai manisan dan madu. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis itu tadi menceritakan kepada kita bahawa makanan yang Nabi suka di antaranya adalah al-halwa, iaitu manisan. Yang kedua adalah al-asal, iaitu madu. Kita pergi satu persatu. Yang pertama sekali adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyukai al-halwa, iaitu manisan. Tak, sama ada manisan itu kuih muih, coklat, manisan macam orang Arab makan. Orang panggil apa? Dia ingat orang Arab panggil, tapi manisan lah yang dia panggilan istilah dari si orang Arab. Lalu ulama-ulama pada kalimah lafaz al-halwa ini terbitlah dua lafaz. Yang pertama al-halwu, iaitu ha lam waw. Al-halwu ini adalah manisan yang mana tidak dimasak menggunakan api. Manisan yang mana tidak dimasak menggunakan api. Di antaranya adalah madu, dan di antaranya adalah buah-buah, buah-buah hok manis, buah rambutan, buah durian ke apa semua, buah yang manis-manis. Yang kedua terbitnya dari kalimah halwa ini adalah halwa, iaitu dengan diakhiri dengan alif dan juga hamzah, halwa. Maka kata ulama, halwa ini adalah manisan yang dimasak dengan menggunakan api. Dengan menggunakan api. Di antaranya adalah coklat-coklat. Di antaranya adalah kuih-kuih yang kita buat tak, kerimpah ke, macam-macam lah. Iaitu yang berbentuk manis. Manis. Maka kata ulama, sekali-sekali ni kita boleh makan benda manis. Tak? Dan jangan terlalu berlebih-lebih makan benda manis. Kenapa? Takut menimbulkan mudarat. Tak? Manis ni tak apa, tapi lama-lama kalau makan banyak sangat menimbulkan mudarat. Timbullah punyalah ada penyakit kecil manis, obesity dan macam-macam lagi penyakit. Tak? Lalu yang pertama di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai al-halwa, manisan. Yang kedua disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai al-asala. Apa dia asala ini? Iaitu madu. Madu. Kita lihat di dalam kelebihan-kelebihan madu ni banyak sangat. Tak, para-para saintis mengkaji macam-macam kelebihan-kelebihan dan manfaat pada madu ini. Madu yang mengandungi apa?
vitamin A, B, C dan D, macam-macam jenis lah kelebihan-kelebihan. Namun kelebihan-kelebihan ini yang mana ditulis oleh para saintis. Maka di sisi ulama-ulama Islam, maka mereka mendatangkan adanya kelebihan-kelebihan yang mana Nabi SAW tinggalkan kepada kita. Nabi SAW bagi tahu kepada kita tentang kelebihan madu itu sendiri, dari sudut Al-Qurannya dan dari segi sudut sunnahnya. Sebab itu apabila kita baca riwayat-riwayat, ada yang riwayat hadis yang menceritakan tentang Nabi SAW sarankan kepada kita setiap pagi ni minum madu. Setiap pagi minum madu. Tak, selama sebulan berturut-turut minum madu. Kerana apa? Kerana bila mana kamu ni minum madu, maka kamu ni akan terhindar daripada penyakit-penyakit besar. Tu minum madu. Yang keduanya ada peristiwa. Ada seorang sahabat ni sakit perut. Bila sakit perut, dia pergi ngadu kepada baginda Nabi SAW. Perbuatan para sahabat pergi ngadu kepada Nabi ni juga menunjukkan kepada Nabi ni adalah seorang doktor. Para sahabat ni napa-napa dulu, kalau dia ditimpa musibah, sakit, maka yang pertama yang dia akan jumpa adalah jumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian sahabat tu tadi pergi jumpa dengan Nabi SAW, pergi ngadu kepada Nabi bahawa beliau ni sakit perut. Lalu Nabi perintahkan kepada dia untuk minum madu, makan madu. Lalu dia pun balik makan madu. Esokan dia mari pula, dia pergi ngadu kepada Rasulullah, sakit lagi perut. Lalu Rasulullah kata mau makan 3 kali. 3 kali makan. Lalu dia balik rumah, dia makan 3 kali. Kali yang seterusnya dia mari pula jumpa dengan Nabi. Tak, dia mari pula jumpa Nabi. Dia khabar masih lagi rasa sakit perut ni. Maka Rasulullah kata, Allah ni maha besar. Kemungkinan ada benda-benda yang tak molek dalam perutmu ni. Mungkin bertemulah niatmu. Bertemulah niat. Lalu bila mana dia balik, dia pun makan semula madu. Alhamdulillah sembuh. Sembuh. Maka ini di antara saranan baginda Nabi Muhammad SAW. Apabila mana kita ni sakit, kena makan madu. Tak? Lalu ini dari segi sunnah. Maka dari sudut Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahunya kepada makhluk tentang penciptaan Allah yang sangat agung. Penciptaan Allah yang sangat agung iaitu An-Nahlu, iaitu lebah. An-Nahlu, lebah. Lalu nak kabarnya hebatnya penciptaan Allah An-Nahlu ini, sehingga Allah merakamkan di dalam Al-Quran. Allah wujudkan satu surah dalam Al-Quran, iaitu nama surah tersebut Suratul Nahlu, surah pasal lebah. Nak kabarnya di sini bukan sia-sia Allah sebut. Allah letak nama An-Nahlu, lebah tu dalam Al-Quran. Tidak lain tidak bukan menunjukkan kepada adanya kelebihan-kelebihan dan manfaat-manfaat yang ada pada An-Nahlu itu sendiri, lebah itu sendiri. Di antara ni dalam suratul Nahlu, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min jibalil buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbika dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Maksudnya, dan Tuhanmu memberikan ilham kepada lebah, hendaklah engkau membuat sarangmu pada gunung ganang. Nabi Allah perintah kepada lebah ni untuk buat sarang. Yang pertama sekali dekat mana? Dekat gunung ganang. Kita lihat dah dekat gunung ganang ni ada lebah. Adanya madu, orang sebut madu gunung, madu bukit. Tak? Sampai hari ni ada. Dan juga pada pokok-pokok kayu. Kemudian Allah ilhamkan kepada lebah, buat juga sarangmu ni dekat pokok-pokok kayu. Tak? Kita tengok banyak dalam hutan hari ni, banyak lebah. Banyak sarang lebah tu. Dan pada bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia, dekat bangunan-bangunan pun ada juga sarang lebah. Tak? Kemudian makanlah dari segala jenis bunga-bungaan dan buah-buahan serta turutlah
jalan-jalan peraturan Tuhanmu yang diilhamkan dan dimudahkan kepadamu. Akan keluarlah dari kemudahan, akan keluarlah dari dalam badannya minuman, yakni madu yang berlainan warnanya, yang mengandungi penawar bagi manusia, yakni penawar bagi berbagai-bagai penyakit. Sesungguhnya pada yang demikian itu adanya tanda membuktikan kemurahan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Maka ini ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita bahawa bahawa lebah ataupun lebah yang mana menghasilkan madu ini dijadikan sebagai syifa'ul linnas, penyembuh bagi manusia. Sebab itulah kita ni perlulah melazimi untuk minum madu. Kerana apa? Kerana syifa'ul linnas, penyembuh bagi manusia. Lalu di akhir ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu ini adalah bukti yang nyata. Zalika laayatan liqaumi yatafakkaru. Ini adalah tanda bagi orang-orang yang berfikir. Sebab itu kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, Al-Quran ini ada satu benda yang mukjizat. Maka perkara-perkara dalam Al-Quran ni Allah ceritakan bagaimana penciptaan manusia, bagaimana penciptaan tumbuh-tumbuhan. Kemudian Allah ceritakan bagaimana Allah ciptakan langit, bagaimana Allah ciptakan bumi. Maka penciptaan Allah ini kita tidak akan mampu membacanya melainkan orang yang memiliki akal fikiran yang sahih, akal fikiran yang baik. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ni sarankan kepada kita ni untuk sentiasa memikirkan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut walladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi wa yatafakkaruna ma siapa ingat wa yatafakkaruna fi apa wa yatafakkaruna fi khalqi wa qina azabannar. Ngelahkan itu wa qina azaban, ayat ngelahkan dia tau. Rabbana, maksudnya Allah menyebut kepada walladzina yadhkuru, kepada orang-orang yang beriman. Siapa dia orang-orang yang beriman ini? Iaitu mereka yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala qiyaman, dalam keadaan berdiri ingat Allah Subhanahu Wa Taala, wa qu'udan, dalam keadaan duduk pun ingat Allah Subhanahu Wa Taala, wa 'ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring pun ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ingat Allah Taala saja, kemudian Allah Taala sambung lagi wa yatafakkaru, dan berfikir bagaimana penciptaan langit dan juga bumi. Dan supaya apa? Supaya kita ni berfikir bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung menciptakan langit yang tidak bertiang dan juga menciptakan bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang telah kita baca iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai manisan dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai madu. Hadis yang seterusnya, haddatsana Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani haddatsana Al-Hajjaj bin Muhammad qala Ibnu Jurayj akhbarani Muhammad bin Yusuf anna Ata' bin Yasar akhbarahu anna Ummu Salamah akhbarathu أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. Maksudnya daripada Ummu Salamah berkata, beliau pernah menghidangkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepotong daging rusuk kambing yang dipanggang. Beliau memakannya lalu mendirikan solat tanpa wuduk lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam hadis ini
Ummu Salamah menceritakan kepada kita bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pernah satu kali dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jamban masywiyan, iaitu kambing yang dibakar. Kambing yang dibakar. Maka kata ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat suka kepada jamban masywiyan, kambing yang dibakar. Iaitu bahagian mana? Bahagian zira'. Zira' ni di bahagian lengan alik kanan. Tak? Dia tahu kambing ni ada 1, 2, 3, 4 otai kaki. Tak? Yang mana yang disukai oleh Rasulullah adalah lengan di bahagian hadapan belah kanan. Ini yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada juga ulama kata Rasulullah ni suka juga di bahagian belakang, kaki alik belakang, alik kanan. Dan tapi ada ulama-ulama kritik. Sebab apa Nabi ini tak suka pun di bahagian belakang? Sebab kerana apa? Kerana menghapiri dengan tempat najis. Sebab itu Nabi tak suka. Lalu Nabi SAW yang sukanya adalah zira'. Itu di bahagian depan, alik depan, lengan belah depan. Nabi suka kerana apa? Kerana kata ulama bahawa daging di bahagian lengan hadapan ni bila bakar cepat masuk. Cepat masuk. Maka ada juga riwayat-riwayat lain yang cerita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya tidaklah suka sangat kepada lengan hadapan. Tetapi yang paling disukai oleh Rasulullah adalah alik bahagian belakang, tulang belakang. Disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila mana dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seekor kambing yang dibakar, fa'akala minhu. Kemudian Nabi makanlah kambing tersebut. Thumma qama ila salah wa ma tawaddu'a. Kemudian Nabi ni pun bangun terus sembahyang tanpa Nabi ni berwuduk. Maka kata ulama, sebelum ada hadis sebelum daripada ini dinasahkan. Kerana apa? Kerana Nabi SAW satu ketika Nabi ni sembahyang, Nabi ni tengah berwuduk, adalah keadaan berwuduk, Nabi ni makan daging kambing. Lalu bila mana Nabi ni makan daging kambing, Nabi pun nak sembahyang, Nabi berwuduk semula. Nabi berwuduk semula. Maka hadis tersebut dinasahkan, dihapuskan kata ulama. Sebab itulah kita lihat pada riwayat ni kata Nabi bila mana Nabi makan daging kambing, Nabi terus bangun sembahyang tanpa Nabi berwuduk lagi. Hadis yang seterusnya, Haddatsana Qutaibah, haddatsana Ibnu Lahiyah an Sulaiman bin Ziyad an Abdullah bin Haris radhiyallahu taala anhu qala akalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shiwa'an fil masjid. Daripada Abdullah bin Al-Harith berkata, kami makan daging panggang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menceritakan kepada kita bahawa satu hari ini Abdullah bin Haris ini makan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ulama, ini menjadikan dalil ataupun bukti bahawa kita ni sekali-sekala perlulah melazimi makan dengan orang-orang yang soleh. Tupang bekat makan dengan orang soleh. Tupang bekat, tupang apa? Biar dia surat ke kita ke, semoga-moga dia ni orang soleh, menumpak apa? Sapalah dalam tubuh badan kita ni keberkatan. Kita ni banyak dosa dah. Sebab itulah tupang keberkatan orang yang soleh. Lalu sahabat dan Nabi ini tadi makan apa? Iaitu syiwa'an. Kata ulama, syiwa'an ini bermakna lahmul masywi, iaitu daging yang dibakar. Daging kambing yang dibakar. Sebab itu ada ulama kata bahawa siapa dia ni dok makan daging selama 40 hari berturut-turut, kulit dia ni akan kering, jadi repuk itu. Dan siapa yang makan daging selama 40 hari berturut-turut, maka hati dia ni akan jadi kerah. Jadi kerah. Ini di antara ulama bagi tahu kepada kita. Saya pernah cuba. Pernah dalam 2 bulan tak tegar, tak makan daging. Tak makan daging. Kita nak tegar tak? Kita nak tahu betul tak ulama sebut gini ni. Ulama kata 40 hari tak makan daging berturut-turut.
kulit kita akan jadi kering. Dan alhamdulillah bila saya terang kau dak makan 2 bulan dak makan daging, memang akan jadi kering sungguh. Tapi tak tahulah atas badan, mungkin badan saya je kot, mungkin badan tuan-tuan lain pula. Tak. Cuma nak khabar betul lah apa yang ulama itu bagi tahu kepada kita. Kemudian pak sahabat itu tadi ni makan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daging kambing. Di mana? Fil masjidi, di dalam masjid. Di dalam masjid. Kalau ulama sebut, kalaulah dalam hadis itu menyebut fil masjidi, maka ia menunjukkan kepada Masjid Madinah. Tak, Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Dalam hadis ini juga kata ulama menunjukkan kepada kita keharusan, harus untuk kita ni makan di dalam masjid. Tak? Selagi mana tidak menimbulkan kekotoran di dalam masjid tersebut. Tak? Lepas ni kita orang surau ni jangan marahlah orang hok makan dalam masjid. Ada setengah-setengah surau ni dia marah. Tak? Tidak benar orang ni makan dalam masjid. Tak? Tapi kadang-kadang kena bijak juga. Tak? Pihak surau pun kena bijak juga. Kita sediakan tempat yang khusus. Nak makan sini, makan alik belakang je, jangan makan alik depan. Supaya apa? Supaya dok kotor. Tak senang nak mayang lagi. Tak? Jadi nak mayang bau kari, bau kambing macam-macam. Tak? Sebab itu kita ni perlu bijak dalam mengaplikasikan sunnah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang seterusnya. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Al-Waqi', haddatsana Mis'ar an Abi Sakhrah Jami' bin Shaddad anil Mughirah bin Abdullah anil Mughirah bin Syu'bah qala diftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata lailah فأوتي بجنب مشوي ثم أخذ شفرة فجعل يهز فحز لي بها منه قال فجاء بلال رضي الله تعالى عنه يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يده قال وكان شاربه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. Hadis, maksud hadis diriwayatkan daripada Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, pada suatu malam aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berkunjung ke rumah seseorang. Tuan rumah menghidangkan sepotong besar daging panggang untuk kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pisau dan menghiris daging itu. Dengan pisau itu juga beliau menghiris daging untukku. Lalu Bilal datang dan memberitahu kepada Rasulullah waktu solat sudah tiba. Rasulullah meletakkan pisau lalu berkata, apa tujuannya berbuat begitu? Yakni menyuruh orang yang sedang makan untuk solat bertuah betul. Pada waktu itu kumis Bilal sudah panjang sehingga menyentuh mulutnya. Rasulullah pun berkata, biar aku potong kumismu dengan berlapikkan siwak di bawah kumis, atau potonglah kumismu dengan berlapikkan siwak di bawah kumis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini nak ceritakan kepada kita, satu malam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan Sayyidina Mughirah bin Syu'bah. Rasulullah bersama dengan sahabat Nabi ini menjadi tetamu pada satu malam. Maka di sini kata ulama, boleh kepada kita ni nak pergi ziarah pada waktu malam, tetapi nak ziarah pada waktu malam ini hanya pada waktu yang sekejap-sekejap sahaja. Dok lama, dok sampai 2 jam 3 jam, sekejap-sekejap sahaja. Sebab apa? Sebab lazim waktu malam ni orang nak tidur. Maka perlulah, maka kalau nak jalan rumah orang, nak ziarah, sekejap-sekejap sahaja pada waktu malam. Lalu bila mana Nabi SAW dan sahabat ini tadi pergi rumah orang tu, lalu tuan rumah ni menghidangkan kepada Nabi jambin masywiyan, iaitu sepotong besar daging panggang. Jambang masywiyan, daging kambing yang dipanggang. Dihidangkan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil syafrah, iaitu pisau.
faja'ala yahuzza. Kemudian Nabi ni potong kecil-kecil. Maka kata ulama, Nabi SAW, bila mana Nabi ni nak makan kambing, apabila daging tersebut besar, maka cara Nabi SAW makan, Nabi akan ambil pisau. Ambil pisau, Nabi iri kecil-kecil. Iri kecil-kecil. Tu kalau yang daging yang besar. Kalau daging yang kecil, maka kata ulama, Nabi akan tahunnas, nahasa, yakni menggigit. Sama ada menggigit ataupun mengkekah. Gitu. Nanti kita akan masuk hadis cerita pasal ni. Lalu Nabi SAW ni kerak daging tersebut pakai pisau. Bila Nabi SAW kerak, lalu Nabi SAW pun bagi kerak tu, kecil-kecil tu, Nabi bagi kepada sahabat itu tadi. Maka di sini juga menunjukkan kepada dalil Nabi SAW pun berkhidmat untuk orang lain. Nak ajarnya, Nabi nak ajar kepada kita ni tawaduk. Meskipun Nabi ni orang besar, Nabi orang hebat pada zaman Nabi SAW, orang yang paling mulia, tetapi Nabi nak ajar kepada kita, tak, biar ni kita ni jejak sikit, kena sedar diri sikit, tak, buat baik juga kepada orang-orang di bawah kita, meskipun kita ni orang besar. Qala faja'a Bilal. Kemudian bila mana Nabi SAW tengah makan dengan tetamu tersebut, datangnya Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal ni tukang azan. Sayyidina Bilal ni pun minta izin kepada Nabi SAW ni nak azan. Sebab apa? Sebab masa waktu dah. Tiba-tiba Nabi SAW pun berkata, ma lahu taribat yadah. Ma lahu taribat yadah. Kalau bahasa buku dia kata, apa tujuannya berbuat begitu? Yang ini menyuruh orang yang sedang makan untuk solat bertuah betul. Kalau bahasa kita, Ustaz terjemah, amda mu ni, relax lu, tunggu lu, jangan azan lagi, nak makan ni kan. Gitu bahasa kita. Tengah-tengah makan tak, Nabi dengan sahabat tengah makan, tiba-tiba Bilal mari, nak azan wahai Rasulullah. Lalu Nabi kata, relax lu, tunggu lu, tengah makan ni. Begitu. Lalu kata Al-Imam Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala, menyebut kepada kita bahawa Nabi sebut sedemikian, Nabi sebut gelak lu, tunggu lu, jangan azan lagi. Kerana apa? Kerana pada waktu tersebut adanya tetamu. Tak? Adanya tetamu. Nabi takut bila mana tengah-tengah makan, patut orang azan, takut tidak sempurnanya makanan. Tak? Tengah-tengah makan sedap orang azan pun. Jadi gatung gitu nak makan. Tak, dia mayang terus. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Imam Al-Bajuri kata bahawa waktu azan masa tu adalah milik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi ni orang besar masa tu. Tak, Nabi ni Nabi mulia pada zaman tu, maka Nabi minta relax lu, jangan azan lagi. Tak, relax lu, jangan azan lagi. Kalau ikutkan pendapat, kalau ikutkan fiqh, yang tugas azan adalah Bilal. Tukang azan adalah Bilal. Tukang iqamat ikutnya imam. Imam bagian iqamat dan tuan imam adalah imam. Tapi kalau kita kat Malaysia ni kebiasaannya, tukang azan, tukang iqamat ni Bilal. Tukang imam ni imam lah. Habis setengah-setengah, kalau di antaranya negara Mesir, ada setengah masjid yang bagian iqamat ni tok imam. Iqamat lepas tu jadi tok imam lalu. Maka tak ada masalah. Tak ada masalah bagi tak ada masalah berkenaan dengan siapa dia nak iqamat. Lalu kemudian Nabi SAW sebut, relax lu, tak, makan lu, tak. Kerana apa? Kerana Nabi SAW nak ajar kepada kita supaya beradab dengan tetamu. Kemudian qala wa kana syaribuhu qad wafa. Dan ketika mana Sayyidina Bilal ni khabar kepada Nabi ni, minta izin kepada Nabi ni nak semayang, nak azan. Lalu ketika itu Nabi SAW melihat kepada Sayyidina Bilal syaribuhu, iaitu misainya ini panjang sehingga menutupi bibir, qad wafa. Kalau kalimah Arab syariba, syariba ni menunjukkan kepada misai, dan juga syariba ini menunjukkan kepada peminum, minum. Maka kenapa disebut syariba? Kerana bila kita minum terkena air padanya. Ini terkena air pada ni hujung misal ni.
Sebab itu dinamakan sebagai syarib. Dan juga berkenaan dengan hukum misai ni, kita lihat Nabi ajarkan kepada kita sunat untuk kita nipiskan misai kita. Sunat nipiskan misai wa kathratul lihyah, dan sunat untuk kita panjangkan janggut kita. Panjang tapi jangan terlalu berlebihan panjang. Tak? Lalu bagaimana panjangnya janggut Nabi SAW? Di antara yang disebut Dr. Ali Jumaah, janggut Nabi ni besar gitu, panjang itu, panjangnya lebih kurang 2 genggaman, sehingga menyentuh dada Nabi SAW. Maka kita ni hari ni maka berpada-padalah dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW. Sebab ada juga orang jenis sipang janggut panjang sangat. Dakwah ikut sunnah ke menyalahi sunnah? Boleh cek balik itu. Kena tanya Tuan Badar lah. Kemudian faqala lahu, kemudian bila mana Sayyidina Bilal ni tengok misal dia ni panjang, bila mana Nabi Muhammad melihat misal Bilal ni panjang, Nabi Muhammad pun kata, aku suhu laka ala siwakin au kusuhu ala siwak. Ada 2. Yang pertama, Nabi SAW menyebut, nak suruh aku, Nabi SAW sebut kusuhu, yakni al-amru, perintah. Potonglah Bilal misamu. Potonglah Bilal misamu ni menggunakan siwak. Yang kedua, Nabi SAW sebut, aku suhu laka ala siwakik. Nak suruh aku tolong kerak ke? Nak suruh aku tolong kerak ke? Maka kata ulama, ini menunjukkan kepada rapatnya baginda Nabi SAW dengan Sayyidina Bilal. Itu Nabi sanggup untuk nak kerak misal dia. Kemudian Nabi SAW di sini ajar juga kepada kita nak kerak misal ini dengan menggunakan siwak. Bukan pakai siwak kerak itu. Jadi sebagai orang panggil menjaga. Contoh ini kayu siwak. Lalu kayu siwak tersebut kita letak kat bibir kita. Lalu guna gunting kerak misal. Nak apa? Jadi apa fungsi siwak ni? Nak menjaga. Takut-takut kita ni apabila kita gunting misal kita, takut terkena bibir kita, yang akan menyebabkan cedera, jadi darah. Sebab itu Nabi SAW ajar ambil kayu siwak letak bibir. Takut tercedera. Jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 hadis lagi. Hadis yang seterusnya, haddatsana Wasil bin Abdul A'la, haddatsana Muhammad bin Fudail an Abi Hayyan At-Taimi an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil lahmin farufi'a ilaihi dhira' wa kanat tu'jibuhu fanahasa minha. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dihidangkan dengan hidangan daging. Bahagian lengan daging itu diberikan kepada beliau. Itulah bahagian kesukaan beliau. Oleh itu beliau memakan daging itu dengan menggigitnya. Maka di dalam hadis ini nak cerita kepada kita, Nabi SAW ini pernah satu kali diberi kepada Nabi ni daging, iaitu bahagian zira', lengan belah depan. Lengan belah depan. Kenapa? Kerana lengan belah depan ni cepat masuk. Lalu kemudian di sini adalah hadis ni juga menunjukkan bagaimana cara Rasulullah SAW makan daging tersebut, iaitu disebut fanahasa minha. Jadi nahasa dengan makna menggigit. Ada sebagian asatizah kata bahawa Nabi SAW bila mana makan daging ni hok kecil. Kalau hok besar Nabi ni kerak. Kalau daging ni kecil, Nabi akan gigit menggunakan gigi hadapan. Gigit itu. Yang kedua, ada sebahagian menafsirkan bahawa Nabi makan daging hok kecil itu dengan cara kekoh. Kekoh maknanya dengan cara gigi alik dalam. Kekoh itu. Hak itu. Tak, kita tengok. Cara ada setengah-setengah orang makan biasa daging tomahawk. Daging tomahawk, daging naha tu. Cara kan dia makan, ada orang makan bisa itu tak? Dak selera orang kata. Nak sedap kan dia? Letak garang sikit, letak black pepper sikit, kekoh gitu. Hak itu. Inilah yang disebut kalimah nahasa, yakni menggigit, kekoh. Tak. Jadi hadis yang terakhir pada malam ini
Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abu Dawud an Zuhair, yakni Ibnu Muhammad an Abi Ishaq an Sa'd bin Iyad an Ibnu Mas'ud qala kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu dhira' qala wa summa fi dhira' wa kana yura anna al-yahuda sammuhu. Daripada Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai bahagian lengan daging. Bahagian lengan daging itu pernah dibubuh racun oleh seseorang. Beliau tahu bahawa orang Yahudilah yang membubuh racun itu. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menceritakan kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini suka sangat makan lengan kambing. Alik belah kanan ni suka. Kemudian diceritakan bahawa pernah terjadi Rasulullah ni diracun. Daging Nabi nak makan tu diracun. Maka di antaranya diceritakan oleh Syekh Yusri hafizallahu taala, ulama-ulama di antara ulama-ulama yang besar yang berada di Mesir sekarang ni. Dia cerita bahawa kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diracun ini, iaitu ketika mana berlaku peperangan Khaybar. Khaybar ini adalah salah satu tanah besar sekali, mempunyai tanah yang luas, lebih kurang 150 km kalau tak silap saya daripada selatan Madinah. Lalu kemudian Nabi SAW dalam peperangan Khaybar itu dihadiri lebih kurang 1,400 tentera orang Islam yang mana yang berjalan, dan 400 tentera berkuda. Dan di antara isteri Nabi yang temang Nabi masa peperangan Khaybar itu adalah Ummu Salamah. Kalau ada salah saya Ummu Salamah, kalau ada siapa tahu tolong betul mula. Kemudian dalam peristiwa itu, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tentera Islam ini berjaya mengepung tanah Khaybar ini, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mengahwini salah seorang anak daripada ketua bagi negara Khaybar ini. Lalu bila mana Rasulullah SAW mengahwini perempuan itu, lalu Rasulullah melepaskan semula isterinya itu tadi. Kemudian dijadikan satu cerita, orang-orang Yahudi, ini Khaybar ni pegang dengan orang Yahudi. Orang Yahudi pada waktu tu ni rasa Rasulullah ni baik lah, tak mencederakan set-set dia. Lalu ada salah seorang yang mana dia ni bakar daging kambing, kemudian dia beri hadiah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan Yahudi yang bernama Zainab bin Al-Harith Yahudi. Zainab bin Al-Harith ni dia tahu dah Rasulullah ni suka kambing di bahagian lengan. Lalu dia ni hadiahkan kepada Rasulullah dan juga tentera Islam pada waktu tersebut kambing yang telah diracun. Lalu bila mana sapalah daging tersebut pada atas meja Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka ada seorang sahabat Nabi ni dia makan dulu daging tersebut. Lalu bila mana dia makan, dia jatuh mati. Kemudian bila mana sapa dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah nak makan jamban masywi yang lengan hok dibakar ni, tiba-tiba dapat wahyu Allah Subhanahu wa taala bahawa daging tersebut diracun. Ada setengah kata bahawa Rasul makan dah kekah dah sikit, lalu Rasulullah ni kuat sebulan. Ada. Kemudian oleh kerana perempuan Yahudi itu tadi, Zainab bin Harith ini meracuni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Nabi ni mati. Lalu Nabi ni mengenakan hukum qisas, hukum mati kepada Zainab Al-Harith ini. Lalu telah lama dah daripada peperangan tersebut, berlakulah peristiwa yang menyedihkan ketika mana di akhir hayat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak wafat, nak ajar ni, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala bagi pilihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak memilih untuk Rafiqul A'la, nak jumpa Allah Taala, ataupun nak sambung lagi kehidupannya atas muka bumi? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Rafiqul A'la. Lalu kata ulama, oleh kerana sedemikian, Allah Subhanahu wa taala pun meluahkan racun yang kesang daripada peperangan Khaybar itu tadi. Allah Subhanahu wa taala luahkan, masukkan balik kesang sikit-sikit je daripada racun tu, sehinggalah menyebabkan Nabi ni terasa sangat-sangat sakit. Tak? Sehingga Nabi ni ikat kepala, nak khabar rasa sakitnya kesang daripada racun yang diracun oleh perempuan Yahudi itu. Tak? Maka ini menunjukkan kepada, kata ulama, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zahir akhir hayat Rasulullah ni wafat gitu je. Tapi secara hakikat Nabi sallallahu alaihi wasallam mati kerana apa? Kerana terbunuh. Terbunuh oleh siapa? Oleh perempuan Yahudiyah. Tak? Sebab itu apabila kita melihat di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Tak? Sama ada kamu ni mati dengan mati begitu saja, atau sama ada kamu ni, Nabi ni mati dalam keadaan mati ataupun terbunuh, adakah kamu ini akan membelakangi Nabi? Allah perintahkan kepada orang tentera masyarakat orang Islam ketika itu. Allah sebut afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Dah kalau Nabi mati dah, adakah kamu ni nak membelakangi Nabi? Kamu ni nak jadi murtad semula ke? Tak. Maka dua kalimah ni, yang pertama sekali afa immata. Maka kata ulama, mata ini secara zahir Nabi ni mati, wafat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebut afa immata au qutilan, ataupun Nabi ni mati dalam keadaan qutila, terbunuh. Maka kata ulama, inilah hakikat daripada rahsia-rahsia daripada ayat Allah Subhanahu wa taala afa immata au qutilan qalabtum. Sama ada zahir Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mati secara wafat begitu, ataupun dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mati kerana apa? Kerana terbunuh oleh perempuan Yahudi. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peperangan ini terjadi pada perang Khaybar. Lalu kita lihat dalam satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut wallahu ya'simuka minan nas. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjaga kamu, melindungi kamu daripada tangan-tangan manusia. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mati juga? Tak? Mati juga, kena racun juga. Maka kata ulama bahawa ayat Al-Quran wallahu ya'simuka minan nas ini turunnya pada peperangan Tabuk. Perang Tabuk. Perang Khaybar ni terjadi sebelum daripada peperangan Tabuk. Maka bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebut wallahu ya'simuka minan nas, Allah Subhanahu wa taala menjaga kamu, melindungi kamu daripada tangan-tangan manusia. Maka sejak daripada itu, sebelum ni sahabat-sahabat Nabi ni, mereka ni bila mana Nabi nak pergi perang, mereka lindung Nabi. Ada orang tukang pegang ni, duduk belakang, duduk depan, nak lindung Nabi daripada disakiti oleh musuh Islam. Namun bila mana turunnya ayat wallahu ya'simuka minan nas, maka Nabi arah kepada sahabat-sahabat, dahlah, tak payahlah tu jaga aku, tak payahlah nak jaga Nabi, tak payahlah lindung Nabi, tak payahlah. Tak, kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjaga dan melindungi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam keadaan masa yang sama, Nabi ni tak marah juga kepada sahabat. Ada setengah sahabat bila mana turun ayat tersebut, dia ni tetap nak jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana kasihnya dia kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukuplah sekadar itu saja untuk malam ini. Perkongsian ataupun pembacaan kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Tak banyak pun, sekurang-kurangnya kita boleh baca 3-4 hadis cerita pasal lauk pauk yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan perkongsian pada malam ini mendatangkan manfaat kepada kita dan menyebabkan kita ni merasai rasa lebih kenal dengan Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bila mana kita kenal Nabi, maka akan muncullah dalam hati-hati kita ni rasa rindu kepada Nabi dan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan yang kurang itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna mutaba'ata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna mahabbata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna syafa'ata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ru'yata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.